don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam terhadap Razali Idris. Apa dia kata? Fahmi, jangan bodohkan rakyat dan wartawan bersatu. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris membidah Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berhubung kenyataan bahawa kad akreditasi media bukan lesen untuk pengamal media menjalankan tugas. Jangan bodohkan rakyat dan pengabal media mengenai fungsi kad media dibandingkan dengan lesen perubatan peguam, arkitek atau jutera. Okey, bacakan respon Datuk Loma Adam. Dia akan komen macam biasa. Penerangan Bersatu menyelar Fahmi Fadzil supaya tidak bodohkan pengamal media. Kita nak beritahu dengan Razali ni, sebenarnya yang memperbodohkan pengamal media ni Muhyiddin and the gang, Mahathir and the gang. Dua-dua ni geng dia. Kalau nak ikutkan hari ni, bagi saya lah Wabi Fahmi Fadzil ni sangat toleran, sangat bertimbang rasa kepada pengamal media. Apa yang dilakukan oleh Wabi Fahmi Fadzil hanya memperketatkan apa yang dipanggil sebagai kod tata etika kewartawanan supaya bersesuaian dengan kehendak zaman. Kehendak zaman sekarang ni, zaman TikTok, zaman Facebook, zaman Instagram dan sebagainya. Sudah pastilah kod tata etika kewartawanan ni perlu dikemas kini. Takkan nak ikut yang lama. Yang lama dulu zaman dia orang punya, kan, kalau nak ikut zaman Mahathir dulu, kan, lagilah kita tengok Harakah jual surat khabar pun tak boleh jual kat publik, kan, kena jual kat ahli saja. Hari ni Harakah bebas dijual. Dulu kalau Harakah tulis silap sikit 3 bulan 6 bulan gantung. Roket tulis silap sikit 3 bulan 6 bulan gantung. Suara Keadilan berapa kali kena ban, kan. Zaman Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri lagi jahanam. Saya sebagai pengamal media sosial, saya buat laporan SPRM. Keluar pejabat SPRM je, saya punya Facebook disable oleh puak-puak ni. Malam tu saya punya Instagram telah disable ataupun ditutup terus. Bukan macam dia orang ni setakat dia punya kandungan-kandungan yang berbau hasutan, yang boleh mendatangkan perbalahan antara kaum, yang itu saja diturunkan. Saya punya Facebook disable. Ya, saya punya Instagram malam tu disable. Malam saya buat report SPRM berhubung salah laku Azmin Ali dan juga berhubung kes semburit Azmin Ali di Hotel 4 Point Sandakan. Kemudian keesokan harinya saya punya YouTube pun ditutup terus. So sebelum Razali ni, Ketua Penerangan Bersatu ni, nak cerita tentang seolah-olah macam YB Fahmi ni bak kata orang tu tidak berlaku adil kepada pengamal media, cuba nak bodohkan. Beritahu dia yang bodoh dan bangang tu ialah bekas pengurusi Bersatu dan juga Presiden Bersatu sekarang. Inilah orang yang telah menzalimi dan menutup mulut kami untuk bersuara dulu. Okey, berkenaan dengan kilang Goye ni, ada rakyat yang mengatakan penutupan operasi ni berkenaan dengan SST 8% yang naik ni Tok tempoh hari. Boleh Tok terangkan sedikit tak berkenaan ni? So dulu 2021 penutupan kilang Silverstone kerana apa? So tanya baliklah pada puak-puak Perikatan Nasional ni. Jadi puak-puak Perikatan Nasional ni tak sepatutnya lah cuba untuk mempolitikkan perkara ni, kerana penutupan ini tak ada kaitan langsung dengan SST 8% seperti mana yang mereka canangkan, kerana Goye juga berhadapan dengan pesaing-pesaing dan bukan hanya di Malaysia, di Jerman dan banyak tempat mereka menutup kilang-kilang mereka kerana persaingan hari ini sudah semakin sengit di antara Goodyear dengan Michelin dengan tayar-tayar lain. Dan
Kita juga kena faham bila mana kita menaikkan gaji minima seperti mana yang saya dulu bantah tentang kenaikan gaji minima yang dibuat zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Kita pun tahu bila gaji minima naik kepada 1,200, contohnya sahabat-sahabat yang bekerja di sektor security umpamanya. Sehingga hari ini pelarasan untuk gaji-gaji yang naik kepada 1,200 pun belum lagi kita settlekan. Government tak settle lagi. Kemudian dinaikkan kepada 1,500 tanpa melalui majlis gaji kebangsaan. Ini memberikan impact. Ia menyebabkan kos labor di negara ni menjadi mahal dan sudah pastilah pelabur-pelabur akan lari pergi ke negara-negara yang kos labor dia ataupun kos buruh dia murah seperti Vietnam dan sebagainya. Jadi ini bukan satu perkara yang bagi saya mengejutkan, kerana contohnya macam Indonesia. Indonesia kita lihat bila mana berlakunya COVID, Jokowi telah pun membatalkan gaji minima. Tidak ada lagi gaji minima. Memang karyawan-karyawan di Indonesia telah pun mengadakan tunjuk perasaan. Berjuta orang turun ke jalan raya. Tetapi akhirnya hari ini terbukti bahawa apa yang dilakukan oleh Jokowi telah menyebabkan banyak pelabur-pelabur lari dan pergi ke Indonesia untuk melabur di sana kerana kos labor mereka murah. Tapi adakah pekerja-pekerja di Indonesia, adakah pekerja-pekerja di Indonesia diberikan gaji murah? Ini pun tak betul kerana jauh sikit nanti dia. Kerana kita lihat bila diberikan dihapuskan gaji minima, kalau kita tengok, kita berhadapan dengan masalah pekerja-pekerja construction, contohnya pekerja-pekerja mahir yang biasanya datang daripada Indonesia. Mereka hari ini telah kembali ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan dulu mereka menyabung nyawa, merentas lautan, mereka sanggup jadi parti pendatang tanpa izin untuk bekerja di Malaysia. Kerana mereka ditawarkan gaji yang jauh lebih lumayan berbanding dengan gaji di Indonesia. Tetapi hari ini walaupun tidak ada gaji minima, kita lihat Indonesia hari ini mereka-mereka yang bekerja di sini dulu dalam sektor construction umpamanya, mereka telah kembali ke Indonesia untuk bekerja di sana. Sudah pastilah ini disebabkan gaji yang ditawar kepada mereka commensurate ataupun berpatutan dengan kemahiran yang mereka ada. Tidak semestinya mereka ni tidak ada gaji minima, mereka tidak dibayar dengan setimpal dengan kemahiran mereka. Ini benda yang saya rasa Malaysia kena belajar lah. Okey, baik. Seterusnya tu Ya. Pada minggu lepas tular ada dakwaan ugutan yang diterima oleh saudara Ngakomen, jangan cabar Islam, ugutan terhadap Ngakomen tu. Ada komen sikit berkenaan ni? Komen saya pertama sekali, Ngakomen kena berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Ini penting kan. Keduanya, mereka yang react kepada kenyataan Ngakomen juga perlu menggunakan akal juga. Kan? Kalau misalnya kita tak puas hati kerana kita beranggapan Ngakomen tidak menggunakan akal bila mengeluarkan kenyataan, jadi jangan pula kita bertindak balas dengan juga tidak menggunakan akal, kerana apa yang Ngakomen lakukan hanya untuk mendapat sokongan masyarakat Cina khususnya. Tetapi bila kamu bertindak balas dengan mengeluarkan nota ugutan dan sebagainya, dihantar pula tu bukan ke rumah Ngakomen, dihantar ke rumah ibu bapa dia, kan? Kamu melakukan satu kesalahan jenayah. Dan kalau misalnya kedapatan, pihak polis kita ni bukan cikai-cikai punya tuan-tuan. Ini bukan zaman Amir Bado. Zaman Amir Bado lain lah, benda yang terang pun dia tak nampak. Tapi pasukan polis kita ni
dia boleh tahu. Dia boleh tahu akhirnya siapa yang mengeluarkan ugutan dan sebagainya. Dan akhirnya, jika dihadapkan ke muka pengadilan, tak pasal-pasal kita yang tak ada kena-mengena, semata-mata gatal tangan tulis nota ugutan dan sebagainya, kita pula didakwa di mahkamah. So, be rational. Jangan kita cepat sangat bertindak balas dengan tidak menggunakan akal. Kita gunakan nafsu perasaan kita, kan? Sepatutnya apa yang dilakukan, khususnya orang Melayu, kan, bila Ngah Komeng buat kenyataan untuk tarik minat bangsa dia ataupun memperjuangkan hak bangsa dia, apa yang kita orang Melayu perlu buat ialah kita bantah. Kita bantah menggunakan kaedah-kaedah yang selaras dengan undang-undang. Tak perlu kita nak buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni disabitkan sebagai penjenayah, kan? Tak bijak. Last kali kita pula yang kena, padahal kita bantah benda yang betul. So buatlah bantahan tu menggunakan saluran yang betul, kan? Buat bising, nyatakan ada media sosial dan sebagainya. Janji jangan terlebih macam Perikatan Nasional buat. Perikatan Nasional ni dia suka tambah garam, benda yang tak ada dia tambah. Benda tak betul lah, kan? Jadi jangan pula kita memfitnah, jangan pula kita sampai ke tahap mengadakan bak kata orang tu perkara-perkara yang tidak ada. Okey. Okey. Ada tuduhan yang dilemparkan, perkara atau insiden ni dilakukan oleh orang-orang UMNO tu. Mungkin tu ada komen sikit. Orang UMNO belum gila lah nak buat kenyataan-kenyataan ataupun ugutan-ugutan sedemikian rupa, kan? Kita ada mesyuarat kabinet, kita dah lahirkan rasa tidak puas hati kita dalam mesyuarat majlis kerja tertinggi. So, perkara yang kita tak puas hati tu dibawa dalam mesyuarat kabinet. So, Datuk Seri Zahid pun dah bangkitkan, dah pun nyatakan pendirian kita. Sisa Agung UMNO pun dah nyatakan pendirian kita. Kita ada saluran kita. Kita tak perlu nak buat nota ugutan dan sebagainya. Okey? Okey, tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi. Jangan bodohkan rakyat dan pengawal media mengenai fungsi kad media dan dibandingkan dengan lesen perubatan peguam arkitek atau juruterang. Selama ini pun pengawal media telah maklum akan akreditasi kad media yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan menerusi pendaftaran rasmi. Tapisan dan kelulusan bagi membolehkan media bergerak bebas tanpa sekatan atas tujuan tugasan. Itu kata Razali. Mari terus menyokong kajian perpaduan daripada PMN Ibrahim. Assalamualaikum.